حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang kerana hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan mereka menyatakan mereka beriman dan mereka tak akan dicuba, tak akan diuji? Ini mustahil. Sehingga di kalangan para sahabat ada yang tak tahan dengan ujian yang dikenakan oleh Quraisy. Antaranya Khabbab al-Arat. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila datang kepada baginda Nabi, dia mengadu kepada Nabi. Ketika itu Nabi berselimut, dia duduk di bawah bayangan Kaabah. Nabi juga berfikir tentang nasib sahabat-sahabatnya, bukan tak fikir. Ini kena seksa, ini diheret ke padang pasir, ini kena bunuh. Sebagai seorang Rasul, pemimpin kepada gerakan itu, beliau berfikir lebih daripada apa yang mereka fikirkan. Khabbab al-Arat, dia bertanya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dia berkata, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Wahai Rasulullah, tidakkah boleh Rasulullah doa kepada Allah Ta'ala bagi kita menang cepat? Tak bolehkah minta tolong Allah Ta'ala bagilah kita menang? Kita asyik kena je. Khabbab ni, tuan-tuan, dia ni Quraisy ambil dia tukang besi, dia haddad. Quraisy ambil dia, Quraisy banyak dia masuk di besi tu, tempat dia panas, sehingga masak isi belakang dia. Bukan Rasulullah tidak simpati dengan sahabat, tapi soalan itu mengguris hati baginda. Berubah wajah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Khabbab dan menyatakan, waqad kana ar-rajulu fi man kana qablakum yuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fihi fayuja'u bil minshar fayud'a ala ra'sihi fayushaqqa bi ithnatayn wa ma yasuddu dhalika an dinihi wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi min 'azam aw 'afar ma yasuddu dhalika 'an dinihi. Wallahi ya Khabbab, la yutimmanna Allahu hadha al-amr hatta yasira rakib min San'a ila hadra al-maut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'bu 'ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Wahai Khabbab, ada orang-orang yang terdahulu daripada kamu, diambil dia lalu ditanam di dalam tanah, lalu dibawa, gergaji diletakkan di atas kepalanya, digergaji, terbelah kepalanya dua. Pun demikian tidak pernah menyebabkan ia berpaling daripada agamanya. Ada pula yang disikat dengan sikat besi sehingga bercerai di antara isi dan tulangnya. Tidaklah pernah itu juga menghalang mereka, menyebabkan mereka berpaling daripada agama mereka. Demi Allah, wahai Khabbab, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan urusan agama ini, yakni dakwah yang benar akan menang. Sehinggalah berjalan seorang yang berjalan daripada San'a di Yaman sehingga ke Hadraul Maut, kawasan yang zaman itu paling ditakuti keamanannya, sehingga berjalan orang daripada San'a ke Hadraul Maut tidak akan takut lagi
yakni tidak akan takut kepada orang zalim untuk mengganggu mereka, yakni Islam akan menang dan menguasai tanah air yang banyak. Dia tidak akan takut melainkan Allah. Kemudiannya mungkin dia akan bimbang serigala yang mengganggu kambingnya. Tetapi kamu wahai Khabbab adalah kaum yang tergopoh-gapah. Orang seperti Khabbab dianggap tergopoh-gapah. Demikian kita yang mengharapkan kemenangan awal, Islam juga akan lebihlah tergopoh-gapah. Islam akan menang, dakwah ini akan menang apabila sampai cukup syaratnya. Tetapi kita semua kena sabar, kena buktikan apa sumbangan kita bagi memenangkan dakwah, bagi menjadikan Islam itu sebagai prinsip dan sistem yang mengalir dan menular di dalam kehidupan umat. Apa tujuan kita? Hal ini mustahak. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Firman Allah Ta'ala, Kutiba alaikumul qital, wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'an, wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a, wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba alaikumul qital, difardukan kepada kamu, ditulis ketetapan kepada kamu al-qital, berperang. Wa huwa kurhul lakum, dia adalah sesuatu yang suatu kebencian bagi kamu. Siapa suka perang? Siapa yang suka mati? Kita ni cakap ni senanglah kan tak? Kita kata tak apa, kita pertahan Islam. Ustaz pergi, insya-Allah kami duduk belakang, ustaz duduk depan, ustaz kena. Macam mana Tuan Nafiah? Tapi bila betul-betul manusia menghadapi tiba masa dia kena berkorban untuk agama ni, dia akan tahu siapa yang benar janji dia dan siapa yang bohong. Dalam keadaan duduk, mari dengar ceramah dalam dewan, senanglah kan. Tapi apabila Islam benar-benar menuntut manusia turun ke medan seperti para sahabat, beban. Kita kadang-kadang dengar orang kata kat kita pun tak tahan telinga kita. Banyak kali ni orang kata kat kau ni, orang kata kat kau. Orang kata apalah kau mengaji, apalah. Kau sabut kita. Sikit je tak pecah pun gendang telinga kita. Tak bocor pun tayar kereta kita. Tak kurang pun rumah kita. Tapi pun kita dah rasa beban. Sebab itu manusia ni nak mencari orang yang jujur kepada agama bukan sesuatu yang senang. Siapa yang boleh istiqamah dengan agama ni? Terutama apabila agama menghadapi cabaran. Kita tengok Umar bin Abdul Aziz pun, inni u'aliju amran la yu'inu alaihi illallah. Aku mengubati satu perkara yang tak dapat siapa pun menolong aku melainkan Allah. Itu Umar bin Abdul Aziz zaman dia.
qad faniya alaihi al-kabir wa kabura alaihi as-saghir wa fasaha bil ajam wa hajara ilaihi al-a'rab wa la yanzuruna dinan ghairahu. Orang tua-tua pun dah tua dalam keadaan yang tak betul, dia kata. Budak-budak yang membesar pun membesar dalam keadaan yang salah, kata Umar bin Aziz. Orang yang bukan Arab pun dah fasih dengan kesalahan itu. Dan orang Arab pun bergerak di atas kesalahan itu. Sehingga mereka tidak melihat lagi agama melainkan dengan cara yang salah. Aku terpaksa membetulkannya, kata Umar bin Abdul Aziz. Susah dia. Nabi SAW datang lebih susah. Dalam keadaan orang tak mau terima agama. Bukan saja tak mau terima, kata kau nak agama, kau pergilah Muhammad. Itu senanglah. Habis itu dia kata Muhammad kau tak betul. Tapi melancarkan rencana, merancana supaya diambil tindakan. Kaum keluarga bergaduh. Orang yang sokong diseksa dan dibunuh. Orang pulau. Macam-macam benda Nabi dengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ubat yang paling kuat untuk manusia apabila menghadapi kecabaran dalam hidup. Tak ada cabaran ke? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baiklah macam mana Allah buat baik kepada kamu. Allah buat baik. Subhanallah, manusia ni bila dia takabur, dia tak rasa Allah buat baik dengan dia. Orang buat keluar derma, Allah bagi pada orang ratus-ratus ribu rendang. Dia buat keluar 3,000, 4,000, dia rasa beban. Subhanallah, ketika Allah bagi pada dia tak ada pun. Dari segi kelayakan solat dia pun tak sama dengan orang lain kadang-kadang. Bukan kerana kau solat banyak, tak juga kerana kau lebih bijak pada orang lain, tak juga kerana kau lebih rajin pada orang lain. Kurnia Allah semata-mata kepada kau. Kadang-kadang orang ni duduk jawatan yang macam ni, tiba-tiba Allah kurnia naik dia jawatan. Rezeki Allah menguji sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain. Tapi bila dia duduk di tempat tu, sombong benar. Dan bahasanya dia pun lain. Cuba anda tengok kepada orang yang, bukan saya bagi motivasi tentang keuangan, tentang apa kan. Bukan saya rasa salah benda tu, boleh lah. Tapi masa dia cerita teori keuangan, macam mana nak simpan duit tu, hebat benar tengok dia cerita. Dia tu sendiri berapa kali bangun dan jatuh, duit tak ada. Sebelum dia boleh jadi pakar tentang duit tu. Artinya, rezeki ini Allah Subhanahu wa taala berikan pada manusia tidak ada. Nak cerita kerja rajin, mungkin orang kampung lagi kuat, bangun pagi, kerja lagi rajin, masuk hutan, toreh getah. Tapi Allah kadarkan untuk dia sehari RM20, RM50. Demikian rezeki dia. Satu orang pergi kerja pukul 10 pagi, ambil pen, sign saja, ini pendapatan dia lebih daripada itu. Rezeki dan kurnia Allah semata-mata, tidak kerana kelebihan entah pun. Alhamdulillah atas nikmatnya. Nak buat macam mana? Satu orang anak lahir dalam keluarga yang miskin, bukan dia yang pilih pun lahir dalam keluarga itu. Ketika dia lahir, dikelilingnya adalah ibu bapa yang miskin. Kalau manusia boleh pilih, semua pilih keluar daripada perut ibu yang kaya. Dan anak kita kaya, keluar dalam keadaan rumah yang kaya raya. Kurnia Allah semata-mata, tak ada lebih pun. Alhamdulillah. Supaya sebahagian kita insaf kepada sebahagian yang lain. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baiklah macam mana Allah buat baik kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu cari, kamu buat kerosakan atas muka bumi. Jangan gunakan duit, harta, masuk pada Qarun, untuk jadikan manusia binasa. Bumi ini rosak, orang derhaka pada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, kadang-kadang orang minta derma kat kita, derma tak bagus. Biar RM10, pergi. Jangan biasa macam tu. Azam, duit aku 10 sen pun, 1 sen pun, namun untuk menerakai Allah aku tak bagi. Bukan kerana aku tak ada, kata. Lebih daripada tu kata.
Untuk lain, orang nak makan, kawan nak belanja, kita belanja. Tapi nak ajak derhaka Allah, tak apa. Satu sen pun kita tak bagi. Kerana orang mari buat derma, pertunjukan-pertunjukan yang menyanggahi agama. Kita pun malas nak bising, ambil RM10 bagi. Pergi lah. Ngarut semua ni. Dia kata ngarut, dia bagi. Terutama kadang nanti pejabat, kan? Member buat hari gini, function ini, campur lagi perempuan, dia minta kita juga. Kita ni puas mengelak dan kita minta maaf lah Syekh. Kalau intan nak minta belanja, you nak minta I belanja, you RM20 pun belanja. Tapi nak minta yang ni tak boleh bagi. Kerana tak sama dengan prinsip I. You nak minta dia pakai tak boleh bagi, nak minta RM20 pun bagi. Tapi bab lain, bab ni tak bagi. Penderian hak kita pun. Siapa boleh paksa kita belanja harta? Wala tabghil fasadu fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tak suka pada orang yang buat kerosakan. Tuan-tuan, maksiat adalah satu kerosakan. Semua ni kerosakan. Tuan-tuan, kalau kita tahu begini, macam mana orang yang mengundi Akademi Fantasia? Berapa sen anda bazirkan untuk itu? Satu orang budak perempuan di Kedah undi RM2,000 duit bapa dia. Ada yang RM3-4,000 sepanjang musim. Dia temu ramah dengan bapak dia, tak apalah, dia kata budak-budak muda, begitulah dia kata. Subhanallah. Ada orang lain RM50 pun satu yang besar, anda beri padanya RM50, dia ingat anda berbulan-bulan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardh. Buat baiklah macam mana Allah buat baik kepada kamu. Jangan buat kerosakan atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tak suka kepada orang yang buat kerosakan. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Saya selalu sebut, nak cerita tentang perjuangan senang. Baca buku cerita tentang perjuangan pun senang. Kita pergi beli buku tentang para pejuang senang. Tetapi orang yang melalui perjuangan, dia tahulah berat atau ringan perjuangan. Kita baca setelah dia dah meninggal. Cerita itu kita dengar, tetapi mereka tanggung dengan bau. Bukan pejuang ni tahu bahawasanya besok dia menang ataupun dia kalah. Dan tak tahu besok apa nak jadi. Sebab itu maka berlaku duka cita. Kita baca sejarah para pejuang ni hebat, tapi hari mereka hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala uji mereka. Itu bukan berarti mereka tidak bahagia. Mereka mengutip pahala, mereka mengutip kebahagiaan. Seperti kata Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, bila dia diugut, kalau kau buang, an-nafyu siyahah, jika hampa buang aku, exile aku, halau aku keluar negeri, aku anggap itu melancong. Wasijnu rahah, kata. Kalau penjara, artinya hampa bagi aku berehat. Jadi aku tak payahlah aku buat nak kerja kerana Allah. Kalau hampa penjara aku rehat. Wa qatlu syahadah. Kalau bunuh, syahid. Kalau bunuh, syahid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, dalam suasana ini, Nabi SAW duka cita, fikir apa nak jadi, apa nak berlaku. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surah Yusuf yang akan kita baca ni insya-Allah. Quran sebut banyak, tuan-tuan.
surah ni saya dah kata, dengar cerita orang lain susah tidaklah boleh meringankan susah kita, tetapi sekurang-kurangnya meringankan perasaan kita. Macam kita ni, contoh yang tak apa tepat lah, tapi satu orang tak lulus pelajaran, pening dah, tapi dia jumpa 2-3 orang lagi tak lulus, dia tak ada lagi macam aku. Satu orang susah, kita dengar lagi cerita kawan seorang lagi susah, dia teringat aku susah seorang. Quran kata, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Kami tahu benar-benar telah mendukacitakan engkau wahai Muhammad dengan apa yang mereka kata. Walaupun dalam sejarah tak banyak mereka boleh buat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan kedudukan Nabi dan keturunan Nabi, kaum keluarga dia. Tapi orang duk kata ni berat. Kita pergi satu benda, orang balik kita, ni orang duk kata kat hang di kedai. Kita duk di rumah gelisah. Padahal bukan luka pun kan. Padahal kadang-kadang kawan yang buat cerita tu lebih kan. Semua orang duk kata kat hang, padahal dia baru jumpa 2 orang dia kata semua. Kita balik duk garuk kepala, semua orang duk kata kat aku ni. Sebab tu orang yang berhati kecil ni kadang-kadang dia bila kena ujian dia pening. Dia kata orang semua duk kata kat saya, Ustaz, main cerita. Anda selalu tanya, saya selalu tanya, semua orang, berapa orang? Tak tahu depa kata semua. Saya orang ke tak kata apa? Kita jangan orang tipu kita, orang tipu kita. Orang dengar 2-3 orang kata kat kita lah, dia kata, ni semua orang duk kata kat hang. Kawan yang bawa cerita tu semua ayat dah semua. Dia pergi satu kedai, 2-3 orang sembang, dia pergi apa? Satu kampung duk kutuk hang. Satu kampung senang. Maka manusia duka cita. Kerana apa? Kerana ada orang kata kepada dia. Nabi SAW, Allah kata, sesungguhnya kami tahu benar-benar telah menduka citakan engkau wahai Muhammad apa yang mereka kata. Fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Mereka bukan sebenarnya dustakan engkau, tapi memang jenis itulah orang zalim, keras kepala. Tapi Allah kata, walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu. Sesungguhnya telah didustai rasul-rasul sebelum daripadamu, mereka sabar terhadap apa yang mereka didustai dan disakiti, hatta atahum nasruna, sehingga datang kepada mereka pertolongan kami. Dan kita kena tahu, bukan semua rasul menang. Ada rasul yang mati dibunuh. Sebab itu seorang pejuang, jika berjuang untuk saya nak tengok satu hari saya menang, ia bukan pejuang sejati. Sebab itu tuan-tuan tengok ramai para pejuang yang kecewa, terutama orang politik. Dia kata, habislah orang tak kenal aku dah. Tapi pejuang Islam, insya-Allah, dia menyampaikan risalah Allah Azza wa Jal. Tanggungjawabnya to convey the message, menyampaikan message itu kepada orang lain, supaya manusia boleh sampai dan dia mengharapkan pahalanya di sisi Allah Jalla wa Ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kata telah didustaiun dan mereka sabar sehingga datang pertolongan kami, yang telah benar-benar sampai kepadamu berita orang golongan mursalin, yang ini para rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak Allah turunkan surah Yusuf. Kita baca dengan ni, kita mula baca sikit semula surah Yusuf ini, tentang bagaimana surah Yusuf mengubati perasaan Nabi SAW. Ada orang tanya sebelum tu, orang kata, apa fadilat surah Yusuf? Baca boleh dapat anak lelaki. Tak ada. Kita pandai. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kisah-kisah para Nabi ni, bukan suruh kita baca cerita para Nabi ni buat jampi.
Bukan sekadar buat cerita. Sebab tu Quran dia bukan satu buku, bukan historical text yang mana orang baca buku sejarah. Quran bukan buku sejarah. Quran adalah kitab hidayah. Sebab itu bila kita baca nanti, kita akan tengok kisah-kisah dalam Quran tentang para Nabi. Dia cerita tidak detail. Dia cerita, dia hanya touch tajuk-tajuk yang perlu saja. Yang perlu saja. Kemudian kadang dia tinggal. Kadang-kadang dia ringkaskan. Kadang-kadang kita tengok dia detail di tempat lain, dia ringkaskan di tempat yang lain. Dia punya succinctness itu, keringkasan dia itu, supaya dia dapat tuju kepada apa tujuan sebenar penurunan Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan kena heran, kenapa tengok saat Tuhan cerita suruh Firaun pergi ke supaya Nabi Musa pergi menghadap Firaun, tiba-tiba terus saja Firaun jawab Musa, masa bila pi, masa bila berjalan, masa Quran tak ada masa nak cerita. Dia pi buat pintu, jumpa guard kata boleh masuk, tak boleh masuk. Dia tanya guard lah, duk ada guard tahan tunggu Ustaz. Semua yang ni Quran tak cerita. Ini tak sampai, ya. Yang cerita ini siapa? Israiliyat. Unsur-unsur Yahudi yang detailkan. Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tengok Nabi Yusuf dalam surah Yusuf. Dalam selain daripada surah Yusuf, nama Nabi Yusuf hanya disebut 2 kali saja. Satu dalam surah Al-An'am, satu dalam surah Al-Ghafir. 2 kali. Kebanyakan yang selain daripada itu, semua yang ada dalam surah Yusuf. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya. Itu Quran di jika peringkat kamu Mekah. orang beriman. Quran yang sedang mengubat perasaan manusia yang dianggap sebagai mustad'afin, manusia yang tertindas, manusia yang dicengkam oleh kuasa yang mereka tidak ada daya dan tidak ada upaya untuk menghadapinya. Sejak sekian lama masyarakat di Mekah sentiasa tunduk kepada kuasa orang atasan. Tidak terbayang orang yang seperti Bilal, yang jika disuruh jalan ia berjalan, disuruh berhenti ia berhenti, jika dipukul ia hanya sabar, jika diseksa ia hanya bertahan diri. Tidak terbayang oleh orang seperti Bilal, satu hari mereka akan bangkit menentang kuasa rejim yang menguasai negeri Mekah. Tidak terbayang orang seperti Sumayyah, perempuan yang dhaif, untuk bangkit menentang tradisi Mekah dan menuding jari bahawa segala jalan yang kamu lalui selama ini adalah jalan yang salah dan sesat. Tidak terbayang orang seperti Ammar untuk melakukan kerja yang sebesar ini. Tidak terbayang orang yang seperti Yasir yang dibunuh itu untuk dia bangkit menentang Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan yang menguasai keadaan. Bukan saja berkuasa, mereka kaya dan mereka sangat mempengaruhi orang lain. Apabila Islam datang, Islam membangkitkan pembebasan, tahrirul wala. Islam membebaskan ketundukan manusia daripada tunduk kepada manusia kepada tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, daripada menjadi hamba sesama manusia menjadi hamba hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Dakwah Islam seperti yang disimpulkan oleh Rib'i bin Amir
apabila ditanya oleh panglima tentera Parsi yang hebat Rostam, mengapa kamu orang Arab datang ke Parsi untuk menghadapi tentera Parsi yang hebat ini? Kamu tak cukup makan, kamu tak cukup minum. Rib'i dalam simpulan ungkapan ucapannya yang masyhur menyimpulkan inti kandungan dakwah yang mereka perjuangkan selama ini. Allahu bata'asana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah min jawril adyani ila adlil islam wa min diqid dunya ila syi'atid dunya wal akhirah. Allah yang menghantar kami untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Untuk menunaikan misi ini, untuk menunaikan manifesto dakwah ini, para sahabat radhiyallahu anhum terpaksa menghadapi satu environment yang baru, menghadapi suatu kuasa, iaitu kuasa pemerintahan. Tentu buat pusingan pertama, mereka akan menjadi manusia yang tertindas. Untuk itu, apabila mereka diseksa, mereka berduka cita. Apabila saudara mereka dibunuh, mereka ketakutan. Apabila harta mereka dirampas, mereka sugul. Demikian kita telah rumuskan pada kuliah yang lepas. Kedatangan Quran Makki, kedatangan suar Makkiyah, kedatangan ayat-ayat di peringkat Mekah yang menghidangkan kisah-kisah para nabi dan perjuangan para mursalin yang terpaksa menempuh tribulasi dakwah, yang terpaksa menempuh pahit maung dakwah, sekurang-kurangnya meredakan perasaan mereka, menjadikan mereka tidak merasakan seakan-akan mereka bersendirian dalam arena dakwah ini, menjadikan mereka akur di dalam jiwa mereka. Mereka bukan orang yang memulakan dakwah, tetapi mereka adalah mata rantai daripada dakwah ini. Ia telah dimulakan sejak kehadiran Adam alaihissalam, perjuangan yang diteruskan oleh para rasul, dan mereka terpaksa meneruskan perjuangan itu pada hari wahyu diturunkan, dan perjuangan itu akan berterusan sehinggalah hari kiamat. يا أيها المزمل Wahai orang yang berselimut, Muhammad, قم الليل إلا قليلا bangunlah untuk solat pada malam hari, kecuali sebagian kecil. نصفه أو انقص منه قليلا Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. إن لك في النهار سبحا طويلا Sesungguhnya pada siang hari, engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang.
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Inna ladaina ankalan wa jahima. Sungguh, di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ubat yang paling kuat untuk manusia apabila menghadapi kecabaran dalam hidup. Tak ada cabaran lebih hebat daripada cabaran Nabi. Apa ubat tu? Allah kata kepada Nabi, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Nisfahu awin qus minhu qalila. Aw zid alayhi warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhizhu wakila. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila." Allah kata, ya Nabi, sebagian riwayat Nabi bila dengar banyak ancaman ni menggigil dia. Lalu Allah kata, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah malam melainkan sedikit. Nisfahu awin qus minhu qalila. Separuh ataupun kurang sedikit daripadanya. Au zid alaihi, ataupun tambah. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Baca secara baik, jangan gopoh. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan mencampakkan kepadamu perkataan yang berat, yaitu Al-Quran. Bebanan Al-Quran. Kita tak rasa berat kerana kita baca Quran banyak dapat duit. Tapi Nabi baca Quran untuk menanggung bebanan dakwah. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam itu, salat malam itu, ashaddu wat'an, lebih tepat bacaan dia. Wa aqwamu qila, lebih kita faham apa yang kita baca. Mungkin siang kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tak rasa. Tapi bila kita tengah malam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah yang kami abdikan diri, hanya Engkaulah yang kami pohon pertolongan. Maka terasa kita bila kita baca setiap ayat Allah di dalam salat malam, terasa itulah kekuatan Nabi. Sami Allahu liman hamidah. Mungkin siang kita sami Allahu liman hamidah dan kita terus. Malam kita sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlus sana'i wal majd
Ahaqqu ma qala al-'abd kulluna lakal 'abd. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ini tuan-tuan selalu kita sebut dalam kuliah. Kita selalu ingat bacaan dalam solat ni sikit. Banyak benda Nabi baca. Kita boleh pilih. Nabi letakkan variety dalam supaya kita ada sehari kita baca ni, kita baca ni. Sami Allahu liman hamidah pun cukup. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban pun cukup. Dan Nabi baca, antara yang Nabi baca, Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang dapat memberi, tidak ada yang dapat menghalang apa yang kau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang kau halang. Allah, kalau kita percaya dunia dan segala isinya, kita tidak takut. Jika Allah nak beri, siapa tak boleh halang. Jika Allah nak memberi kebahagiaan kepada kita, manusia boleh hapuskan harta dunia, tapi bahagia duduk dalam jiwa kita. Jika Allah tak mau beri, orang boleh lambakkan dunia dan segala isinya, Allah tak beri bahagia kepada kita. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Tidak akan memberi manfaat orang-orang yang mempunyai kedudukan dan harta, kesungguhan untuk mereka menghalang apa yang menjadi kehendak Allah. Allah, inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Engkau pada waktu siang ni sabhan tawila, banyak urusan, sibuk sana sini, tak ada masa nak fokus dalam solat. Allah suruh bangkit solat belah malam. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebut nama Tuhanmu dan bersendirianlah. Berikan perhatian, tumpuan sepenuhnya kepada Dia, Tuhan timur dan barat. Dan jadikanlah Dia itu sebagai pelindung. Baru Allah kata, wasbir ala ma yaqulun. Sabar di atas apa yang mereka kata. Sabar apa yang mereka kata. Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka itu dengan tinggalan yang baik. Tak usah indah mereka. Wadharni wal mukadzibin ulin na'mati wa mahilhum qalila. Biarkan aku dengan orang-orang yang mendusta, yang mempunyai kedudukan itu. Tangguhkan mereka seketika. Inna ladaina ankalan wa jahima, Allah kata. Sesungguhnya di sisi kami balasan yang pedih dan neraka jahim. Jadi Nabi bila salat malam, Allah berikan kekuatan. Sebab itu kita lihat keajaiban generasi awal. Pada peringkat awal Allah wajibkan mereka qiyamul lail. Kadang-kadang orang bila diikut dakwah, dia selalu tanya, tak tahanlah depa kata. Kita kata inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangun malam, doa ke Allah, minta Allah beri kekuatan dan seluruh cabaran hidup ini. Apa cabaran yang lebih besar? Cabaran anak-anak, cabaran suami, cabaran harta. Bila manusia dicabar ataupun manusia menghadapi masalah, dia selalu terfikir nak mengadu pada orang yang boleh menolongnya. Tapi dia terlupa kepada Zat yang Maha Besar, Allah, yang jika Dia memberi, tiada yang dapat menghalang. Jika Dia menghalang, tidak ada yang dapat memberi. Maka kekuatan kehidupan insan ialah apabila dia bangkit Allahu Akbar di tengah malam. Alaikum biqiyamul lail. Nabi kata, kamu hendaklah qiyamul lail. Fa innahu da'ab min da'abis salihin min qablikum. Itulah amalan orang-orang saleh sebelum kamu. Siapa yang nak jadi orang saleh, qiyamul lail. Siapa yang nak jadi saleh, bangun. Mungkin sekurang-kurang yang bangun 2 rakaat, 4 rakaat. Sekurang-kurangnya dia bangun. Ada masa dia sujud dengan penuh meminta, Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, kesianlah aku.
Ya Allah, bantulah aku. Inilah kekuatan hidup yang ada kepada kita, yang tak ada kepada orang lain. Orang boleh beli bermacam benda untuk menjamin kebahagiaan dia. Kita tak perlu belanja yang besar, melainkan kita kunci jam kita ataupun kita sebut pada diri kita nak bangun. Lalu kita bangun, Allahu Akbar. Ya Rab, Tuhanku tolong. Dunia dan segala isinya enteng di hadapan kebesaran kerajaan Allah yang tidak boleh dicabar. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka, dengan memberikan surga untuk apabila mereka. Allah buat satu tukaran dengan orang mukminin, ini merupakan rahmat Allah Jalla wa'ala. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah beli daripada orang mukmin anfusahum, nyawa. Wa amwalahum, Allah beli harta. Setakat ni Allah tak beli lagi nyawa kita. Allah beli apa? Mudah-mudahan sekurang-kurangnya dia beli daripada kita harta kita, tenaga kita. Anfusahum ni walaupun tidak nyawa, sebahagiannya pada ikhtiar kita, kesusahan kita, kepayahan yang kita hadapi. Anfusahum wa amwalahum, dan harta mereka. Bi anna lahum al-jannah, sesungguhnya bagi mereka adalah syurga. Perkataan al-jannah asal dia perkataan jan. Jan ni tempat yang terlindung. Sebab tu kita panggil jin. Pasal jin kita tak nampak. Jannah maksud terlindung, dilitupi. Kebun-kebun yang menutupi kawasan dengan penuh pokok tu kita panggil jannah. Taman, kalau ada 2-3 pokok je macam taman ke Arab tu tak layak panggil jannah. Jannah, jan, ditutup. Kalau kita tengok daripada atas, menghijau, dia jannah. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan perkataan jannah? Kenapa dia tak kata Allah tukar dengan istana, atau ditukar dengan isteri cantik, ataupun suami cantik bagi perempuan? Nanti kata ada hak tidak sama, tidak melaksanakan equality dalam masyarakat pula. Nanti kita sebut kenapa dia sebut begitu. Allah sebut, pilih satu perkataan jannah yang menggambarkan kebun-kebun. Ialah perkataan yang sangat sesuai, yang relevan dalam semua keadaan. Kita pergi ke banyak bangsa, mungkin dia ada pemandangan yang tersendiri. Rumah orang Minangkabau mungkin tak sama dengan rumah Jawa. Rumah design British mungkin tak sama dengan Amerika, orang Melayu. Tapi kesemua manusia, di mana mereka berada, bangsa apa pun mereka, mereka semua sepakat tempat yang cantik ialah tempat yang dipenuhi dengan kebun-kebun, dan yang ada indahan pokok-pokok, air yang mengalir. Ini adalah persetujuan insan. Macam mana pun orang mungkin kata, aku tak minat design ni, aku tak minat design ni, tetapi kalau melihat kepada taman yang menghijau, ada sungai yang mengalir, manusia sepakat ini adalah tempat yang cantik. Walaupun syurga itu la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar, mata tak pernah tengok dia, telinga tak pernah dengar syurga, dan tidak pernah terlintas
terlintas dalam andaian insan. Tetapi Allah menyebut satu perkataan yang boleh dikongsi oleh manusia. Seluruh manusia dan di semua zaman Allah memilih perkataan jannah. Tak ada orang kata aku tak suka tempat yang menghijau, aku suka tempat kering kontang. Dia melainkan dia ada masalah lah, kita susah kira lah. Tapi manusia yang normal, walaupun macam mana dia buat, dia tetap perlukan kebun-kebun yang menghijau, ada pokok yang indah, supaya dengan demikian itu adanya kelihatan pada jiwanya. Negara-negara maju, mereka simpan, preserve hutan mereka. Negara yang mundur ataupun negara yang korupsi, tempat-tempat penting kehutanan mereka tebang, mereka musnahkan. Sebab mereka tak tahu bahawa nilai insan. Allah Subhanahu wa taala sebut perkataan jannah. Demikian Quran bila disebut tentang hurul ain, tentang syurga, hurul ain, tentang wanita-wanita syurga. Orang wanita kata, pasal apa asyik tawar kat lelaki saja? Tak tawar. Al-Quran menggunakan bahasa lelaki dan wanita sama, tetapi Allah berbahasa dengan bahasa yang diterima oleh perasaan manusia. Kita kalau bercakap dengan orang, bapa kalau bercakap dengan anak lelaki, dia kata, tengoklah nanti aku akan kahwinkan kau dengan seorang gadis yang cantik. Kan? Jadi perkataan itu tidak asing bagi lelaki. Kalau kau ni taat ke cakap bapa, bapa akan cari gadis yang cantik untuk kau. Tidak asing untuk lelaki. Kerana walaupun makna dia sedikit, makna dia memang menjurus kepada hubungan seks. Tapi kita kata kalau kau tak ikut cakap bapa, bapa akan cari lelaki handsome untuk kau. Perkataan itu agak berat untuk perempuan. Cukup dia kata bapa akan kahwinkan kau dengan lelaki idaman kau. Lebih luas maknanya. Maka Quran dia menyebut hurul ain untuk perempuan lelaki, kerana itu tidak berat dalam tabiat keinsanan. Tapi dia masuk, bagi tahu wanita masuk syurga. Dalam syurga itu package yang sama, tapi dia tak payah kata nanti dia akan dilayan oleh lelaki-lelaki handsome. Agak heavy perkataan itu. Maka Quran nanti selalu hak wanita bertanya, pasal apa, mana kami punya, mana kami punya. Tak, Quran telah berbahasa dengan bahasa yang kamu faham. Bahawasanya Allah menyamakan lelaki dan wanita. Bila awak masuk, awak akan dapat apa? Karena apa saja yang insan nak, dia akan perolehi di dalam syurga itu. Sehingga apabila insan masuk syurga, Allah tamanna ya abdi, sila bercita-cita wahai hambaku. Dia pun sebut cita-cita dia. Dan sebahagian riwayat hadis kata, sehingga Allah menyebut, tidakkah kau pada hari sekian-sekian inginkan sekian-sekian? Ya, bala ya rakyat. Dia pun lupa dah, Allah sebut balik dia. Jannah. Tapi kita pun tahu, saya pun tahu, tapi kita tidak ada keimanan seperti sahabat. Sahabat makan tamar dengan Rasulullah. Rasulullah kata, siapa yang mati pada hari ini, falahul jannah, baginya syurga. Wahai Rasulullah, jika saya mati bagi saya syurga? Ya. Sedang makan tamar, kalau saya perhatikan lagi sebelah lagi lambat ke Rasulullah, separuh lagi saya habiskan dalam syurga. Sebab iman itu saya sebut, agama bukan soal tahu, tapi soal taufiq. Soal tahu satu soalan, manusia tahu, saya tahu, tuan-tuan tahu. Tapi untuk menjadikan manusia benar-benar merasai kehendak, sehingga dibimbing untuk menghayati apa yang dia tahu, ia merupakan sesuatu yang memerlukan pertolongan Allah yang kita sebut taufiq. Wabillahi taufiq wal hidayah.
insya-Allah lah. Apa pun dalam hidup ni, manusia ni boleh halang macam-macam, tapi Allah jika menghendaki sesuatu, tidak ada siapa yang dapat menghalang. Sebab tu Nabi SAW ajak kita, apabila kita kata sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana walakal hamd hamdan tayyib wa rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas thana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abd kulluna lakal 'abd Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sebab tu kita banyakkan bacaan-bacaan ini, bukan satu bacaan saja. Jangan bila dengar orang baca kata oh orang Wahabi ni, jangan. Ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, riwayat imam-imam yang lain. Nabi baca banyak. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd hamdan tayyiban mubarakan. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma lakal hamd mil'as samawat wa mil'al ard. Ya Allah, macam-macam Nabi baca. Boleh baca belakang. Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan, bagimu segala pujian. Mil'as samawat, memenuhi sekalian langit. Dan saya kata Allah, tak tahu kita langit ni luas mana. Bumi ini hanya bagai debu yang halus pada galaksi yang luas. Bagaimana jika kita kata ya Allah, pujianku ini memenuhi segala langit. Kerana tak dapat kita ini menghitung pujian kepada Allah. Allah yang tahu kadar. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha apabila bangun di tengah malam dia cari Nabi SAW, dia dapati Nabi sujud dan Nabi membaca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ini antara bacaan yang disunatkan kita baca ketika kita sujud. Selain daripada subhana rabbiyal a'la, kita baca juga bacaan ini. Nabi baca, Aisyah hilang. Aisyah cari Nabi tengah malam, Nabi sedang sujud, Nabi qiyamul lail. Nabi Aisyah pegang kedua kaki Nabi sedang terbacak, Nabi sujud. Hadis Muslim, Nabi menyebut Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan redha-Mu daripada marah-Mu. yakni dengan sifat, dengan keredaanmu aku berlindung agar kau tak marah ke aku. Allah, indahnya hamba. Indahnya hamba itu apabila dia meletakkan kepalanya yang mulia. Orang tepuk kepala kita, main kepala kita, kita marah. Tapi kepala yang kita mulia ini kita letak di tanah kerana sujud kepada kerajaan Allah yang maha besar, kerana sujud kepada Allah yang maha besar. Masa kita sujud, kita menyatakan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan redha-Mu daripada marah. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Aku berlindung dengan afiat-Mu, dengan kesejahteraan-Mu daripada hukuman. Jangan hukum. Aku berlindung dengan Engkau yang maha mengafiatkan, mensejahterakan. Wa a'udzu bika minka. Aku berlindung denganmu daripada tindakan. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Tak dapatlah aku ini untuk menghitung pujian kepadamu. Engkau itu, wahai Allah, seperti mana yang Engkau puji dirimu. Banyak mana kita puji Allah pun tak tercapai kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi ajak kita, bila kita kata sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, mil'as samawat, memenuhi langit sekalian langit, wa mil'al ardh, memenuhi bumi, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, dan memenuhi apa sahaja selepas daripada itu. Jika ada lagi lain daripada segalian langit bumi ini, ada lagi ciptaan Allah, minta Allah penuhkan. Ahlus sana'i wal majd, Allah itulah yang berhak untuk dipuji dan diagungkan. Ahaqqu ma qala al-'abd, sebenar-benar perkara apa yang dikatakan oleh seorang hamba. Kulluna lakal 'abd, kami ini semua hamba-Mu ya Allah. Saya nak ambil yang akhir ni. Kita pun kadang-kadang sebut pas sembahyang, Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani' lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang dapat menghalang apa yang Kau telah beri. Allah, kalau Allah bagi kat kita, siapa halang pun dia sampai juga. Iman kita kepada Allah, mesti yakin. Kita kata nak buat macam mana, orang tak mau bagi, tapi kita yakin sejuta semua makhluk jika berpakat, yang awal dan yang akhir, di langit dan di bumi, menghalang sesuatu. Tapi jika Allah mengkehendaki ingin memberi kepada kita, dia sampai kepada kita. Kita kena iman. Sebab itu sesiapa yang tawakal kepada Allah, dia akan melihat keajaiban hidup ini, di mana apa yang manusia halang akan sampai kepada kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi kata, wa idza sa'alta fas'alillah, bila engkau minta, mintalah kepada Allah. Allahumma la mani' lima a'tait, ya Allah, tak ada yang dapat menghalang apa yang Kau beri. Siapa nak halang kalau Allah nak bagi? Orang halang kita, orang tangkap para ulama, orang masukkan dalam penjara, orang sangka dengan itu telah berjaya memasukkan duka cita ke dalam jiwa mereka, bahkan mereka gembira. Orang-orang saleh mereka gembira. Orang halang rezeki, para ulama tak ada lagi kisah yang mati kelaparan, dengan syarat mereka ikhlas kepada Allah. Orang-orang saleh tak ada yang dapat mati kelaparan. Orang bertanya Umar bin Abdul Aziz, apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu? Aku tinggalkan Allah. Allahu yatawalla salihin, Allah yang menguruskan orang-orang saleh. Jika mereka saleh, Allah urus mereka. Jika tak saleh, Allah tak urus mereka. Allahumma la mani' lima a'tait, ya Allah, tidak ada yang dapat menghalang apa yang Engkau beri. Kita kena yakin. Wala mu'tiya lima mana'at, tidak ada yang dapat memberi apa yang telah Engkau halang. Manusia bagi duit, kononnya dengan duit kebahagiaan, tapi berapa ramai orang yang ada duit banyak sedang menghadapi derita dalam hidup mereka. Manusia ada duit, ada rumah yang besar, kereta yang cantik, tapi dia tidak dapat menghalang penyakit yang Allah masukkan dalam tubuhnya. Manusia tak ada. Orang tak bagi kita makan, barangkali kita tak ada duit, tak dapat makan yang mahal-mahal, tapi Allah memberikan kesedapan pada lidah insan, pada makanan yang simple saja, dan Allah menghalang kesedapan daripada lidah insan walaupun makanan dia sangat mahal. Allah boleh menghalang nyenyak tidur bagi satu orang yang tidur di atas katil yang begitu mahal, bilik yang begitu indah, tidurnya tidak lena. Allah boleh memberikan nyenyak tidur kepada orang yang tidur di rumah yang buruk, di bilik yang buruk, tapi dia tidur dengan nyenyak dan lena. Allahumma la mani' lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'.
Allah memberikan kegembiraan, kebahagiaan kepada insan, apa yang tidak boleh dihalang oleh sesiapa. Insan apabila beriman kepada Allah, dia melihat dunia seluas-luasnya, melihat kehidupan seluas dunia dan akhirat. Itu yang Rib'i kata. Kenapa kau datang? Untuk mengajak kamu mengeluar an-nukhrija man syaa, mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki, min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah, daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Rakyat Sweden, negeri yang mewah, aman, antara yang tinggi membunuh diri. Jepun antara yang tinggi membunuh diri. Malaysia pun sekarang meningkat bunuh diri. Bukan kerana orang sekarang kurang harta daripada orang dulu, tetapi sakinah, kebahagiaan hanya milik Allah Jalla wa'ala. Dia memberikan kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia menghalang daripada sesiapa yang dia kehendaki. Maka kita berkata, Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'at, wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Tidak akan dapat memberi manfaat kepada orang-orang yang mempunyai harta dan kemewahan, harta benda mereka, untuk menyelamatkan mereka daripada Engkau ya Allah. Ramai orang yang dengan harta dia rasa dia selamat daripada Allah. Allah boleh mendatangkan balak daripada atas, kiri, kanan dan bawah, yang insan tidak boleh sangka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita iman kita mutlak kepada Allah dalam masalah ini, dan kita akan merasai masya-Allah luasnya kehidupan dan pergantungan kepada Allah.